إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-9 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila aku melarang kamu daripada melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah perkara itu. Dan apabila aku mengarahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah perkara itu seboleh-boleh kemampuan kamu. Demi sesungguhnya maka orang-orang yang terdahulu daripada kamu hancur kerana banyak bertanya dan juga perbezaan tentang nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan muslimin yang tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ni salah satu di antara hadis-hadis yang kita namakan Jami'ul Kalim. Hadis yang kataan sikit tapi membawa maksud yang besar. Dan hadis ni juga disusun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab hadis 40-nya ni. Dan dia membawa satu mesej yang besar. Hadis ni cerita tentang hubungan agama, bagaimana kita berinteraksi dengan nas-nas agama. Bila sampai nas agama kepada kita, apa yang perlu kita buat. Hadis ni juga mengajar kita bagaimana berinteraksi dengan manusia. Apa cara yang kita guna untuk didik akal manusia, untuk asuh akal manusia. Dan hadis ni juga mengajar kita untuk cukup dengan apa yang ada. Manusia ini, dia ada naluri untuk tahu semua benda. Benda yang dia nampak ataupun benda yang dia tak nampak, dia nak tahu semua benda. Maka hadis ni mengajarkan kita satu kaedah. Ada benda yang kita kena tahu dan ada benda yang kita tak perlu tahu. Berbeza dengan semula jadi naluri manusia yang dia nak tahu semua benda. Ada kalau benda yang kita nak tahu tu benda yang menyakitkan kita. Benda kita nak tahu, bila kita tahu benda tu, dia buat kita rasa rungsing. Tapi semula jadi manusia ni, dia nak tahu juga, walaupun benda tu tak baik untuk dia. Hadis ni bukan sahaja menceritakan tentang larangan agama. Nanti kita akan syarah tentang larangan agama. Tapi dalam hidup kita juga sama. Manusia bila dia hidup dalam keadaan dia nak tahu semua, dia akan hidup dalam keadaan rungsing. Dia akan hidup dalam keadaan tekanan. Macam orang takut hantu kan. Dia takut hantu, tapi bila dia dengar bunyi pelik, dia nak pergi tengok juga. Dia takut. Dia harap memang tak jumpa hantu, tapi dia nak pergi tengok juga apa yang dia dengar tu. Sebab manusia dia nak tahu. Walaupun benda yang dia tahu tu menyakitkan dia. Dua orang tengah sembang kan, berbisik-bisik. Dia duk rasa, dua orang ni tengah cakap buruk tentang aku kot. Kalau dua orang tu tengah cakap buruk tentang dia, ini pak dosa dua orang cakap buruk tu, biarlah, dua orang tu berdosa lah cakap buruk. Tapi bila dia nak tahu,
Itu tak apa, dua orang cakap buruk. Tapi sifat manusia ni, dia nak tahu juga. Dia pergi korek-korek cerita, dia nak tahu juga apa dia tu cakap pasal aku. Bila dia tahu apa orang tu cakap pasal dia, dia marah pula. Tak guna betul daripada dia kutuk aku. Tapi sifat manusia, dia suka nak tahu. Ada kalanya benda kita tak patut tahu. Jadi sebab tu ada hadis lain yang kita lalui juga. Hadis lain yang mana Nabi sebut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda Islam, baiknya Islam seseorang itu, dia tinggalkan benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. Benda yang tak merungsingkan dia, yang dia tak perlu ambil tahu, dia tak ambil tahu. Kalau benda tu tak sampai kepada pengetahuan dia, ini kaedah. Kalau benda tu tak sampai kepada pengetahuan kita, kita tak tahu, artinya kita tak perlu tahu. Kita dengar orang bersembang, orang tak mau cakap kat kita benda tu, artinya apa? Artinya kita tak payah tahu. Benda tu kalau kita tahu, dia tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Itu kes apa ni, di Malaysia banyak jadi kan, orang biasa kahwin dua sembunyi-sembunyi kan. Di sini kurang sikit. Di Malaysia banyak jadi. Orang perempuan ni, naluri dia, dia tak suka laki dia apa ni, baik dengan perempuan lain. Tapi dia nak tahu juga, dia hantar spy. Dia nak tahu laki dia keluar dengan siapa, laki dia berkawan dengan siapa, laki dia berjumpa dengan siapa. Tapi lalas bila dia tahu, dia sakit hati. Ini naluri. Saya ada kawan seorang, dia dia hidup dalam keluarga yang bapak dia bukan keluarga bermasalah pun. Masalah tak masalah itu urusan lain. Bapak dia ni kahwin dua. Jadi kawan saya ni, dia belajar sunnah sama-sama. Kita faham lah prinsip hadis, prinsip sunnah ni macam mana. Lepas tu mak dia cakap kat dia, pergi tengok bapak kau ni buat apa, keluar dengan siapa. Desas-desus tu tahu cerita yang bapak dia kahwin dua, tapi tak confirm lah. Jadi mak dia bagi tahu dia, pergi tengok bapak kau ni jumpa siapa. Lepas tu dia pun tengok sungguh lah. Dia kata lah, dengan bini muda apa semua kan. Balik cerita kat mak dia. Mak dia menangis. Lepas tu dia cakap kat mak dia, mak cuba fikir sekejap, mak rasa bapak ni sayang lagi kat mak ni. Mak dia kata, aku tahu dia memang tak suka kat aku dah. Dia kata, dah tahu tak suka, dia kahwin lain, biar pergi kat dia, dia kahwin orang lain. Dah tahu dah dia tak suka. Jadi sifat manusia ni, kita kalau ada benda yang lebih baik kita tak tahu, dalam apa sahaja hal, apatah lagi benda yang bila kita tahu menyakitkan hati kita. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, Nabi ceritakan sebab kepada hadis ini, yang mana sebabnya berkaitan dengan apabila diwajibkan haji. Kata Abu Hurairah, pada satu hari Nabi SAW berkhutbah kepada kami. Bila Nabi berkhutbah, Rasulullah kata, ya ayuhan nas, qad farradallahu alaikumul hajj fahajju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk menunaikan haji, maka tunaikanlah haji. Faqala rajulun, akullu amin ya Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah. Seorang lelaki bertanya, kami kena pergi haji tiap-tiap tahun ke ya Rasulullah? Ini soalan logik akal, kita fikir soalan ni soalan yang tak perlu ditanya. Ada benda yang memang logik kita kata kita tak mampu, kita tanya juga. Jadi ini kes yang sama, kes yang mana akal kita kata memang kita tak mampu. Kalau kerajaan kata, contoh kerajaan kata rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara wajib bayar cukai. Wajib bayar cukai, dia kata 5%. Kita tahu 5% ni setahun lah kiranya. Ataupun kalau bukan setahun, sekali ya. Ada tak orang nak pergi tanya 5% ni setahun ke sebulan? Soalan-soalan jenis macam ni, orang kata 5% setahun dengan 5% sebulan sama aja dah, right? Jadi jenis-jenis soalan yang kita tahu memang kita tak mampu. Sama juga dengan sahabat ni, bila dia tanya Nabi, ya Rasulullah, tiap-tiap tahun kan nak pergi haji. Haji zaman Nabi, memanglah jarak Madinah dengan Mekah tu dekat. Kalau naik kapal terbang 2 jam je, sejam je naik kapal terbang. Tapi zaman Nabi, dia orang bukan naik kapal terbang,
Dan dia orang bukan naik motor juga pergi haji. Zaman Nabi dia orang pergi haji jalan kaki. Adalah bekalan unta dan sebagainya, tapi jalan kaki. Jadi jarak perjalanan daripada Madinah ke Mekah 9 hari. Jarak berjalan ni naik unta pelan-pelan, dia mengambil masa 9 hari. Boleh kalau orang nak buat. Tapi kalau kata mewajibkan haji setiap tahun, berat juga. Walaupun 9 hari. Jemaah tabligh aja orang keluar 3 hari pun tak ramai yang boleh ikut. Bukan cerita betul tak betul, tapi berat kalau nak suruh buat. Cuma sahabat ni tanya, ya Rasulullah, tiap-tiap tahun kami kena pergi haji. Kata Nabi SAW, fasakata. Dalam hadis Muslim ini disebutkan Nabi diam hatta qalaha thalathan, sehingga dia bertanya 3 kali. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, tiap-tiap tahun kau nak pergi haji? Nabi duduk diam. Kali ketiga dia tanya, ya Rasulullah, tiap-tiap tahun kau nak pergi haji? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum. Nabi kata, kalau aku kata ya, ya ni maksudnya apa? Betul tiap-tiap tahun, lawajabat, maka haji ini akan diwajibkan ke atas kamu. Lamastata'tum, dan kamu tak mampu nak pergi haji. Hadis ni bukan menunjukkan yang hak tasyri' itu hak Nabi. Ni kita kena faham. Mensyariatkan itu bukan hak Nabi. Nabi tak ada hak untuk kata kamu mesti buat ni, kamu tak mesti buat ni. Tak boleh. Itu bukan tugas Nabi. Nabi tak boleh nak mewajibkan sesuatu benda ataupun mengharamkan sesuatu benda. Tapi hadis ni nak menunjukkan, kalaulah hukumnya wajib, kamu tak mampu nak buat. Dan kalau aku kata wajib, benda tu akan jadi wajib. Ini beza sebahagian daripada kelompok-kelompok anti hadis yang mereka kata hadis ni tafsiran Nabi tentang agama. Kita kata tak, itu bukan tafsiran Nabi. Hadis adalah wahyu yang Allah nak benda itu disampaikan. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalaulah Muhammad tu mereka perkataan dia sendiri, maka kami akan mengambilnya dengan kekerasan, dengan tangan kanan. Jadi bukan perkataan Nabi. Sama juga dalam kes solat tarawih, solat tarawih di bulan Ramadan. Nabi keluar malam kedua, Nabi keluar malam ketiga, ramai orang. Lepas tu Nabi tak keluar dah. Bila Nabi tak keluar dah, sahabat ramai berkumpul, Nabi tak keluar. Sahabat tanya Nabi, kenapa engkau tak keluar? Nabi kata, aku takut kalau aku keluar benda itu akan diwajibkan. Zaman ini zaman yang masih diwajibkan. Dan ada tendensi berdasarkan perkataan orang ni yang duk tanya ni, Allah akan wajibkan. Kita akan jumpa kita akan jumpa hadis tu yang mana ada kemungkinan dengan soalan orang akan diwajibkan. Jadi Nabi nak meringankan kita, maka Nabi perintahkan kita jangan tanya. Benda yang kamu dah faham, kamu faham sudah, jangan tanya. Melainkan apa? Melainkan orang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam, mereka datang, mereka tanya Rasulullah, ya Rasulullah, berapa banyak kami nak kena solat? Nabi kata solat 5 waktu. Sahabat tanya, ada lagi tak selain daripada 5 waktu tu? Untuk orang baru masuk Islam, dia boleh tanya. Tapi orang dah lama dah duduk dengan Nabi, jangan tanya. Dia duduk 20 tahun dah belajar agama, tiba-tiba tanya, ada tak solat lain wajib selain daripada 5 waktu? Itu tak payah tanya. Dah tahu lah, sudah. Puasa, ada tak puasa lain selain daripada Ramadan? Tak payah tanya, melainkan untuk orang yang baru. Nanti kita akan lalui asar-asar berkaitan dengan bab itu. Dalam hadis yang sama diriwayatkan oleh Daraqutni, ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu bertanya tentang benda yang kalau diceritakan kepada kamu menyusahkan kamu, menyakitkan kamu. Jadi dalam riwayat Daraqutni disebutkan ayat ni berkaitan dengan hadis ini, hadis yang kita bincang ini. Dan dalam riwayat lain, riwayat yang juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik, ayat ini la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum, jangan tanya tentang benda yang kalau dijelaskan kepada kamu menyakitkan kamu. Dia turun kepada seorang lelaki yang tanya kepada Nabi, siapa bapak aku? Nabi sebut siapa bapak dia. Lalu Allah turunkan ayat ni, kamu jangan tanya. Sebab itu ada banyak kes lah hadis di zaman Nabi di mana para sahabat datang dan bertanya Nabi SAW. Dan diriwayatkan
Sekali tu Nabi keluar, Nabi naik ke mimbar, Nabi tanya sahabat, siapa di antara kamu yang ada soalan? Kamu boleh tanya soalan. Ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah, dia ni bapak dia orang suka tuduh dia, kata dia ni bukan anak kepada bapak dia, anak kepada orang lain. Dia tanya Rasulullah, siapa bapak aku? Nabi kata, bapak engkau Abuka Hudhafah. Nabi kata, betul, itu bapak dia. Ada sahabat tanya pula, ya Rasulullah, aku ni masuk neraka ke syurga? Bila bagi tanya macam-macam pula. Nabi kata, engkau masuk neraka. Ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya unta hilang, kat mana unta aku berada? Nabi marah, maka wajah Nabi berubah jadi merah. Nabi marah. Maka bila Nabi marah, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, radina billahi rabban, kami redha Allah sebagai Tuhan kami, wa bil islami dinan, kami redha Islam sebagai agama kami, wa bi Muhammadin nabiyyan, kami redha Muhammad sebagai nabi kami, wa bil Qur'ani imaman, kami redha Quran sebagai imam kami. Inna ya Rasulullah hadithu ahdin bijahiliyah wa syirk. Umar kata, ya Rasulullah, kami ini umat yang dekat dengan jahiliyah dan juga syirik. Wallahu a'lam bi abaina, Allah yang tahu siapa bapa kami. Tuan-tuan, ini kaedah Umar. Umar nampak Nabi marah, maka Umar kata, ya Rasulullah, kami ini baru sahaja meninggalkan jahiliyah, kami pun tak tahu siapa bapa kami sebenarnya. Orang kata ini mak, tahulah takkan orang tak tahu mak yang melahirkan anak. Bapa ni kami pun tak tahu siapa. Orang nasabkan kami kepada si fulan ni, setakat yang kami tahu, dia ni lah bapa kami. Umar ni dia ada satu fiqh yang menyelamatkan manusia dalam banyak kes. Dan Umar, sifat Umar, dia cepat faham hadis. Dia faham Nabi apa Nabi nak. Sebab itu dalam kes yang kita bacakan hadis sebelum ni, bila orang yang datang kepada Rasulullah, dia mengaku, ya Rasulullah, aku jumpa perempuan, aku peluk perempuan tu, aku buat semua benda, jimat je tak? Dia tanya Nabi, Nabi tak jawab. Umar jawab, kalaulah dia ni duduk diam-diam, law sakata ala nafsihi sakatallahu alaihi, sakata an nafsihi sakatallahu alaihi. Kalau dia ni duduk diam-diam, tutup kesalahan dia, maka Allah akan tutup kesalahan dia. Jadi Umar faham. Begitu juga dalam sebahagian riwayat, riwayat yang dhaif berkaitan dengan dekat peristiwa Nabi nak wafat. Riwayat ni ulama bertikaikan dhaif, di mana sahabat datang, sahabat kata, ya Rasulullah, aku ni rasa macam aku munafik, ampunkan aku. Umar marah dia. Umar kata, kalau kau rasa kau macam munafik, kau pergi taubat dengan Allah, tak payah cerita dengan Nabi. Jadi sama juga macam kes ni, orang jahiliyah, orang-orang Arab yang baru meninggalkan zaman jahiliyah, mereka tak tahu siapa bapa dia apa. Jadi tak payah sungguh-sungguh nak beritahu. Maka bila Nabi dengar perkataan Umar, Nabi jadi tenang. Tuan-tuan, kita orang yang kadang-kadang orang tanya kita soalan kan, kalau tak jadi ustaz pun sama juga. Orang nampak kita ni rajin datang kelas agama, rajin datang masjid, orang selalu tanya firasat kita. Apa masalah? Orang hilang barang, orang selalu tanya. Saya sekali ada mesej, ada seorang budak perempuan tanya. Dia tanya apa? Dia punya handphone ni, kawan dia tukar bateri, dia baru beli handphone. Kawan dia handphone lama, handphone jenama sama, tukar bateri dia, ganti dengan bateri yang lain. Dia tanya, Ustaz, macam mana nak tahu dia ambil bateri saya betul ke tak? Oh, ni complicated ni. Bukan hilang unta, hilang bateri telefon. Saya kata, mana ada cara nak tahu bateri dia ambil tak ambil? Dia kata dia yakin memang kawan dia ambil. Macam mana nak buktikan? Dia kata tak boleh bukti, tak ada orang nampak, nak buktikan macam mana? Lepas tu dia kata, macam mana cara nak dapat balik bateri dia? Kata doa lah dekat Allah, doa mudah-mudahan Allah pulangkan balik. Kalau tak Allah ganti di akhirat. Dia marah pula kita. Dia kata ni betul-betul Ustaz, bukan main-main, ni tak betul ni. Benda ni, budaya ni berlaku sebab apa? Sebab orang-orang agama mengajar manusia cara macam ni. Orang agama mengajar manusia yang ustaz ni dia boleh beritahu semua benda. Ustaz, benda hilang macam mana nak buat? Ustaz kata, buat ibadat, pesen-pesen ibadat macam ni, nanti jumpa. Orang kata, Ustaz, bini ketegak, macam mana nak bagi baik? Ustaz pun bagi tahu, buat ni bini jadi baik. Bini pula pergi tanya Ustaz, laki ni suka keluar malam, nak buat macam mana? Ustaz kata, pergi bisik kat telinga laki macam ni, laki jadi baik. Sebab petua-petua macam ni kita guna, dia mencipta, dia buat mentaliti masyarakat jadi apa? Jadi yang semua benda ni ada penyelesaian.
Semua benda kita boleh tahu. Tapi berbeza dengan sikap Nabi SAW. Nabi marah. Nabi adalah manusia, basyaran rasula. Nabi adalah manusia yang dapat wahyu. Dan semua sahabat Nabi tahu yang Nabi adalah manusia yang dapat wahyu. Wahyu fungsinya apa? Fungsinya nak bagi tahu halal haram tentang agama. Bila manusia tanya Rasulullah tentang benda yang dia tahu manusia biasa tak boleh tahu, Nabi pun tahu manusia biasa tak boleh tahu, apa Nabi buat? Nabi marah orang tu, Nabi herdik orang tu. Jangan tanya soalan-soalan macam ni. Sebab itu sahabat mereka dididik dengan jiwa yang logik. Mereka tahu logik. Ini boleh tanya. Oh, hak ni tak boleh tanya, jangan tanya. Hak ni betul, hak ni jangan ambil tahu. Ada benda sahabat tanya, bukan tak tanya. Tapi sahabat barang hilang tak pernah pergi suruh Nabi pergi cari. Tak ada sahabat. Sahabat kena ganggu dengan syaitan masa tidur. Sahabat datang mengadu kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tak boleh tidur, kena ganggu." Sebab sahabat tahu Nabi dapat wahyu, ada cara doa Nabi berkesan. Berbeza dengan benda-benda yang hilang suruh Nabi cari ini. Dan sifat suka tanya ni Allah sebut dalam Quran. Orang-orang Yahudi yang bertanya Nabi Musa tentang lembu. Bila Allah suruh mereka sembelih lembu, mereka tanya macam-macam. Lembu jenis apa ni? Lembu warna apa ni? Apa mereka buat? Tanya ni sebenarnya, benda asalnya dah tahu dah, boleh. Okey, lembu, ambil lah lembu apa-apa pergi sembelih. Tapi bila start tanya, Allah wajibkan benda lain. Lembu ni dia ada jenis dia, dia ada warna dia, dia ada kerja dia. Sehingga orang yang bertanya, maka dengan pertanyaan itu akan menyusahkan dia sendiri. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, "Inna a'zamal muslimin fil muslimin jaraman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi." Nabi kata, orang muslim yang paling besar jarimah dia ataupun paling besar jenayah dia terhadap muslim yang lain adalah orang yang pergi bertanya tentang benda yang tak haram. Tapi dia pergi tanya. Sebab dia tanya tu, maka benda tu jadi haram. Nabi betul-betul nak ajar sahabat yang agama ni agama yang mudah. Kalau aku beritahu kamu, itu sahajalah yang kamu kena buat. Kamu jangan susahkan diri sendiri. Apa yang aku kata, kamu buat itu. Jadi ini bukan cerita pasal zaman Nabi sahaja. Zaman selepas Nabi juga sama. Ada masalah yang bila kita dalami masalah itu, dia menyusahkan hidup kita. Ada masalah yang lebih baik kita dengar cara Nabi buat, kita buat habis cerita. Tuan-tuan, masalah berwuduk ataupun masalah mandi sebagai contoh. Nabi tak pernah ajar pada sahabat mandi ni jenis apa, macam mana, apa yang kena, kalau tak kena sikit macam mana. Tapi Nabi ajar mudah. Bila ada masalah, sahabat tanya, Nabi ajar. Perempuan yang dendal rambut, diikat rambut, tanya Nabi, perlu tak nak buka dendan? Nabi kata tak perlu buka. Sebab mempermudahkan orang. Mandi macam mana? Mandi macam biasa. Sunnahnya mula dengan sebelah kanan, macam biasa. Tapi bila kita pergi detail, kita tanya, kalau celah ketiak tak kena air sikit macam mana? Benda tu akan buatkan kita rusing. Dan tak nak sahabat tanya Nabi macam tu. Sebab apa? Sebab hadis-hadis begini yang Nabi larang sahabat. Nabi sebut jarimah yang paling besar, jenayah yang paling besar adalah benda tak haram. Tapi sebab orang duk pergi tanya-tanya, maka benda itu diharamkan, maka itulah jenayah yang paling besar dalam agama. Dan dalam hadis lain Nabi SAW, Nabi larang daripada 3 benda. Yanha an qil wa qal wa kathratis su'al wa idha'atil mal. Bilangan 3 benda. Satu, qila wa qal, cakap banyak. Qil wa qal, dia bercakap je. Betul ke tak betul ke, tahu ke tak tahu ke, dia bercakap je. Pantang dia dengar orang bercakap, dia nak bercakap. Itu Nabi larang, Nabi tak bagi. Dan yang kedua Nabi sebut kathratis su'al, banyak bertanya. Dan yang ketiga, idha'atil mal, membazirkan harta. Ini 3 benda yang Nabi larang. Nabi larang ni bukan satu, Nabi larang. Yang kedua, 3 sifat ni manusia pun rasa, manusia duduk sama-sama manusia pun rasa meluat juga. Kita duduk dengan orang yang banyak bercakap kan. Bila bercakap, dia je bercakap. Dia tak pernah mendengar. Dan semua bab yang orang cakap, dia mesti nak cakap.
Qil wa qal. Arab ni dia panggil apa? Fanqalah. Fanqalah ni sifat dia apa saja orang cakap dia mesti ada alasan. Ada saja dia nak cakap. Dan yang kedua, kathratus soal, banyak bertanya. Dan yang ketiga, membazirkan wang. Membazirkan wang, kita tak meluat dah, kita duduk dekat, kita dapat faedah sikit. Yang kedua itu, tapi yang penting ketiga-tiga ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sifat para sahabat Nabi, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim, kata Anas, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Anas kata kami dilarang untuk tanya Nabi sesuatu perkara. Fakana yu'jibuna ayyaji ar-rajul min ahli al-badiyah al-aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Anas kata kami suka, kami rasa best kalau tiba-tiba ada orang ahli badiyah, orang pendalaman datang jumpa Nabi, dia tanya. Lalu kami dengar. Sifat apa ni yang Anas nak tunjuk? Anas nak tunjukkan yang sifat sahabat Nabi, mereka tak tanya Nabi. Kalau mereka ada benda nak tanya pun, mereka simpan. Dan mereka suka apabila apa? Apabila ada orang duduk di pendalaman tanya soalan, baru mereka tahu. Nabi, saudara saya bagi contoh, solat 5 waktu wajib. Wajib 5 waktu. Nabi betul-betul suruh orang solat witir. Nabi betul-betul suruh orang solat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kedudukan witir dengan 2 rakaat sebelum subuh ni, orang tak tahu wajib juga ke, tak wajib juga ke. Wajib macam solat 5 waktu juga ke, tak wajib macam solat 5 waktu. Nabi suruh orang solat Aidilfitri dengan Aidil Adha. Nabi suruh keluar solat. Orang tak tahu wajib ke tak. Sahabat tak tanya Nabi. Bila benda ni tak clear, tak ada orang tanya. Sahabat tak tanya, ya Rasulullah, witir ni wajib macam solat fardu ke? Tak, mereka tak tanya. Sebab itu para fuqaha berbeza pandangan. Sehinggalah A'rabi, orang-orang pendalaman datang dan tanya Nabi, ada tak lain daripada 5 waktu yang aku kena buat? Jadi para sahabat mereka mengambil manfaat. Mereka dengar. Sebab mereka tak tanya, Nabi didik mereka untuk tidak bertanya. Maka Nabi jawab, tak ada dah melainkan tatawwu', melainkan sunat. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i, ini sahaja 5 solat yang wajib. Sebahagian muhaddis kata solat raya wajib juga. Ulama mazhab Hanafi sebahagian mereka kata solat witir wajib. Tapi Imam Syafi'i kata berdasarkan hadis soalan ini dan jawapan Nabi, aku katakan yang wajib hanya 5 fardu solat. Jadi itu apa yang disebutkan oleh Anas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sa'aluhu illa an 12 mas'alah kulliha fil Quran. Ibnu Abbas kata tak ada orang yang lagi bagus daripada pengikut Muhammad. Tak ada orang. Mereka tidak pernah bertanya Nabi melainkan 12 soalan. Dan kesemua 12 soalan ni Allah sebut di dalam Al-Quran. Maksud Ibn Abbas wallahu a'lam, mungkin maksudnya bukan orang-orang yang baru datang nak masuk Islam ni, tapi soalan berkaitan dengan hukum. Sahabat tak tanya melainkan betul-betul perlu tanya. Jadi kalau kita cek dalam Al-Quran, wazan-wazan begini ada 12. Kata Ibn Abbas, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan juga judi. Soalan ni orang tanya Nabi, tapi Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa jawapannya? Allah sebut fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Arak dan judi itu ada dosa yang besar dan juga manfaat kepada manusia. Macam mana datang soalan ni? Sebab dia ada trend untuk mengharamkan arak dan judi. Trend dia ada. Asalnya Allah sebut, Allah bezakan rizqan hasanan, sakaran wa rizqan hasanan. Daripada perahan anggur ni, orang jadikan benda yang memabukkan dan rezeki yang halal. 2 kategori. Maknanya benda memabukkan ni bukan rezeki yang halal. Datang ayat kedua, jangan minum arak. La taqrabus shalah wa antum sukara. Ataupun ini ayat yang kedua. Lepas tu baru la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi bila ada trend ni, sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana arak, macam mana judi? Allah turunkan ayat ni untuk menjawab. Fihi ma ithmun kabir. Arak dengan judi itu ada dosa yang besar dan juga ada manfaat kepada manusia. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi.
Mereka tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa hukum berperang pada bulan haram? Boleh tak boleh berperang?" Nabi sebut, Nabi larang daripada berperang di bulan-bulan haram. Qitalun fihi kabir. Berperang pada bulan haram ni besar, tak boleh. Perjanjian Arab dah sepakat, jangan langgar perjanjian tu. Ini kehormatan yang Allah bagi pada bulan haram, jangan berperang. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi kena ingat, ada benda yang lagi berat daripada perang. Apa benda lagi berat tu? Fitnah. Tuan-tuan, tentang fitnah ni kena ingat, fitnah dalam Al-Quran bukan maksudnya sekadar fitnah pergi cakap kat orang. Istilah Al-Quran nak faham mesti ikut penggunaan Al-Quran. Jangan main suka hati kita. Rujuk ulama tafsir kata apa. Jadi fitnah di sini kebanyakan ulama tafsir sebut syirik. Fitnatul rajul fi dinihi. Seorang lelaki diuji pada agamanya, itu fitnah. Ada orang kata, Quran kata pergi berperang dengan kafir hatta la takuna fitnah, supaya sampai tidak berlaku fitnah. Kalau tak berlaku fitnah dah berhenti perang. Fitnah kat situ bukan maksudnya fitnah. Fitnah kat situ maksudnya syirik. Sehingga orang tak syirik, berhenti fitnah. Maka ketika itu kamu jangan perang. Jadi main dengan istilah Al-Quran ni, rujuk apa perkataan ulama tafsir. Kita jangan main ambil suka hati kita. Dan soalan lain, sahabat tanya, "Yas'alunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan. Sahabat tanya, "Pasal apa bulan ni putak-putak ni? Sat kecil, sat lagi besar, sat lagi penuh, sat lagi kecil. Apa tandanya?" Nabi ceritakan kepada sahabat kelebihan-kelebihan apa sebab bulan tu. Apa kelebihannya? Satu, orang nak tahu haji. Mawaqitu linnas wal hajj. Bulan tu kita tahu, ini awal bulan, ini hujung bulan. Matahari kita tak tahu. Matahari kena pakai teknologi, tapi tengok matahari tiap hari sama je. Kecuali cuaca yang berlainan lah. Orang tak boleh tengok. Tapi bulan, orang tengok, orang tahu. Tengok bentuk bulan, orang tahu tarikh. Wal hajj, dan juga haji. Jadi Allah cerita tentang faedah bulan. Yas'alunaka 'anil yatama. Orang bertanya tentang anak-anak yatim. Yas'alunaka 'anil mahid. Orang bertanya tentang haid kepada Rasulullah. Jadi soalan-soalan yang sahabat tanya ni tak banyak. Dan sebahagian soalan ni sebab orang Yahudi, syariat Nabi ada persamaan sedikit dengan syariat Yahudi. Jadi bila orang dengar perkataan orang Yahudi, orang tanya kepada Rasulullah, apa pandangan Rasulullah tentang ni? Apa pandangan Rasulullah tentang ni? Dan Rasulullah bagi jawapan kepada para sahabat. Sebahagian sahabat juga, mereka tanya Nabi tentang benda yang belum berlaku. Sebab itu nanti kita akan jumpa khilaf di kalangan ulama, boleh tak boleh tanya. Sahabat tanya Nabi tentang pemimpin-pemimpin yang akan pimpin nanti. Nabi cerita kamu akan dipimpin oleh kaum-kaum yang jahat. Tapi sahabat tanya, apa kami nak buat bila kami dipimpin oleh kaum jahat? Maka Nabi cerita, jangan keluar daripada mereka. Wala tanzi'ul yad minat ta'ah. Jangan cabut tangan daripada ketaatan. Sahabat tanya, afala nudabidhuhum bisayf? Kami nak pergi perang dengan mereka ke? Pemimpin-pemimpin yang jahat, ambil harta kami, zalimi kami. Kami nak pergi perang ke? Nabi kata, la ma aqamu fikumus salah. Jangan selagi mereka mendirikan solat di sisi kamu, kamu jangan memerangi mereka. Jadi dalam kes ni sahabat tanya. Sahabat tanya tentang tanda-tanda kiamat kepada Rasulullah. Apa akan berlaku sebelum kiamat? Sahabat tanya. Sahabat tanya tentang fitnah. Ceritakan tentang fitnah. Jadi sebahagian bab tanya kepada Nabi SAW. Bab-bab berkaitan dengan perkara gaib ni mereka tanya. Kecuali benda yang maklum, Nabi dah sebut, Nabi tak tahu, itu tak ada sahabat tanya. Dan tak ada sahabat pergi reka jawapan. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada Rasul tentang hari kiamat. Ilmuha 'inda rabbi. Ilmu tentang hari kiamat tu ada di sisi Tuhanku. Bila sekali Nabi orang tak tahu melainkan Allah, tak ada siapa sahabat tanya. Semua sahabat tahu. Boleh tak boleh orang nak predik bila berlaku kiamat? Tak boleh. Tanda-tanda kiamat Nabi sebut. Tapi manusia kalau dia nak predik, kiamat akan berlaku pada tarikh ni, kiamat akan berlaku pada tahun ni, tak boleh. Bila Allah kata Allah sembunyikan, artinya Allah sembunyikan. Allah tak tunjukkan kepada siapa yang dia nak. Bab kiamat, kalau Allah nak tunjukkan, sudah pasti Allah tunjukkan kepada Nabi SAW. Kalau Allah nak tunjukkan, sudah pasti Allah tunjukkan kepada para malaikat. Sebab tu bila Jibril tanya Nabi, ceritakan kepada aku tentang kiamat,
Apa Nabi kata? Mal mas'ul anhu bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya ni tidaklah lebih pandai daripada yang bertanya. Maknanya apa? Aku pun tak tahu, hang pun tak tahu. Kalau ada orang tahu bila kiamat, Jibril tahu. Dia dekat dengan Allah. Kalau orang tahu bila kiamat, Nabi tahu. Nabi dekat dengan Allah. Nabi tak tahu, Jibril tak tahu. Jadi semua sangkaan manusia tentang kiamat, semua sangkaan itu salah. Tak ada sangkaan tentang benda-benda yang Nabi confirm Nabi tak tahu. Ada dekat Malaysia kes orang tangguh kahwin. Sebab apa? Takut kahwin tu akan berlaku kiamat. Ni punya bahalulnya kepala otak pun ada juga. Itu baru. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kebodohan manusia, ya. Kebodohan jenis-jenis macam ni. Sebahagian ulama mereka kata larangan bertanya ini larangan yang berkuat kuasa di zaman Nabi SAW. Sebab ketakutan syariat benda tu akan diwajibkan ataupun diharamkan. Jadi zaman Nabi sama juga, dia bukan sahaja benda wajib, benda haram pun sama juga. Ada benda yang tak haram, tidak disebut dia haram, jangan pergi tanya. Takut-takut bila tanya dia akan jadi haram. Jadi sebahagian ulama kata larangan ni hanya di zaman Nabi SAW. Sebab itu dalam mazhab fiqh, sebahagian mazhab mereka bahas tentang benda-benda yang tidak ditanya. Tapi Ibn Rajab Al-Hambali dia lebih setuju dengan pandangan yang kata tak, larangan ni kekal. Benda yang belum berlaku jangan tanya. Dan itu juga kita akan lihat nanti sifat sebahagian daripada sahabat, yang mana mereka larang untuk orang bertanya benda-benda yang belum berlaku. Ibn Umar radhiyallahu anhu dia kata la tas'alu amma lam yakun fa inni sami'tu Umar radhiyallahu anhu la'ana as-sa'il amma lam yakun. Ibn Umar kata jangan tanya tentang benda belum berlaku, kerana aku mendengar Umar melaknat orang tanya benda yang belum berlaku. Ammar bin Yasir, Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Orang tanya sahabat akan confirm dah jadi ke belum. Belum jadi, sahabat tak jawab soalan. Dah jadi, jawab soalan. Jadi iftiradi, sebahagian sahabat mereka tak suka orang bincang-bincang tentang benda yang tak jadi. Jangan tanya. Orang kata apa? Solat mesti menghadap Kaabah. Jangan tanya, kalau orang angkat Kaabah pergi ubah tempat lain nak menghadap mana? Dia tanya dia, dah jadi ke belum? Dia kata belum jadi. Belum jadi jangan tanya, buat je. Kalau nak tanya kau pergi angkat Kaabah ubah tempat lain dulu, lepas tu kau datang tanya. Belum berlaku, amal. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya satu benda, apabila kita dengar, keutamaan kita adalah mengamalkan hadis. Itu keutamaan, bukan cari-cari soalan di sekitar hadis. Ini beza agama dengan falsafah. Ahli falsafah, dia tak percaya satu benda, dia tak amal satu benda, melainkan dia cek betul-betul dengan logical proses dia. Tapi agama tak boleh. Agama bukan begitu. Agama kita dengar, kita amal. Bukan tanya, buat-buat kemungkinan, nanti kalau jadi macam ni macam mana? Jadi macam ni macam mana? Tak, jangan begitu. Dalam agama, selagi mana kita boleh buat, kita buat. Kalau kita duk kira duk tanya aja, kalau ni jadi macam mana? Kalau ni jadi macam mana? Nescaya kita akan meninggalkan agama dan kita akan sibuk dengan perbahasan ini. Tuan-tuan, dalam banyak bab sama aja. Buat setakat mana kita boleh buat dalam bab agama. Jangan tanya. Orang kata, riba kena diharamkan. Kita jangan fikir, kalau haramkan riba, sekali lagi orang kafir kata apa pula, tak boleh nak berurusan dengan orang kafir. Bila kita mula fikir, kita mula bahas, tak selesai. Mulakan dengan amal. Nanti jadi benda tu, masa tu kita fikir apa nak buat. Jadi ini benda penting. Dalam bab ibadat, sama juga. Apa sahaja bab, buat dahulu. Perintah Allah dan perintah Rasul, buat. Jadi masalah, lepas tu fikirkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Jangan fikirkan soalan daripada awal-awal. Sebab kepentingan agama ini adalah untuk mengamalkan agama. Sebab itu ada orang tanya kepada Ibn Umar anistilamil hajar. Orang tanya kepada Ibn Umar tentang perlu tak pergi pegang Hajarul Aswad, sentuh Hajarul Aswad. Kata Ibn Umar, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu
wa yuqabbilu. Aku tengok Nabi pegang Hajarul Aswad dan Nabi cium. Faqala lahu ar-rajul ara'aita in ghulibtu anhu. Laki tu tanya, wahai Abdullah bin Umar, apa pandangan engkau kalau aku tak mampu nak pergi perang, aku dikalahkan, au in zuhimtu, ataupun aku pergi sesak, aku nak kena pegang juga ke? Ni macam buat pusuh haji, orang kata pilihan terbaik. Orang tanya, apa nak buat dengan Hajarul Aswad? Kita kata Hajarul Aswad yang paling baik pergi pegang dan pergi cium. Sahabat tanya, wahai Abdullah bin Umar, kalau sesak sangat aku nak kena pergi pegang dan cium ke? Ibnu Umar kata, ij'al ara'aita bil Yaman. Ibnu Umar kata, kau pergi buat apa aku suruh? Adakah kau melihat daripada Yaman? Dia tak pergi lagi, tak tahu lagi, daripada jauh dia tanya siap-siap. Kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Ibnu Umar kata, aku lihat Nabi pegang dan Nabi cium. Jadi jangan tanya. Melainkan wajib dan haram kena tanya. Benda-benda sunnah nawafil jangan tanya. Tak mampu buat, tak payah buat. Mampu buat, teruskan buat. Yang penting para sahabat melarang daripada tanya. Dan banyak bertanya juga. Dia membawa sebab kesan banyak bertanya ni. Orang ikut logik akal ya, bertanya. Akhirnya agama ni bukan sebab aman. Agama ni sebab orang nak susun. Agama ni sebab membolehkan orang tunjukkan kepandaian dia tentang agama. Maka sebab itulah para sahabat membantah sifat ini. Sebagaimana disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, ruwiya an Ali radhiyallahu anhu innahu dzakara fitanan takunu fi akhir zaman. Ali pada satu hari dia cerita tentang fitnah akhir zaman. Faqala lahu Umar tanya dia, mata dzalika ya Ali? Bila akan berlaku fitnah tu? Kata Ali, idza tufaqqah li ghairi din. Apabila orang belajar agama bukan untuk agama. Orang belajar untuk apa? Untuk sebab-sebab lain. Wa tu'allam li ghairi al-amal. Dan juga apabila orang mula belajar bukan untuk amal. Dia belajar untuk cari helah ke, untuk apa ke, yang penting bukan untuk amal. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dan apabila dunia dikejar, dicari dengan amalan-amalan akhirat. Ini tiga tanda yang fitnah berlaku. Belajar tafaqquh. Tafaqquh ni mendalami ilmu bukan untuk agama. Dia mendalami ilmu untuk sebab lain. Dan juga tu'allam li ghairil ilm. Belajar bukan untuk tujuan nak ilmu, dan juga cari dunia dengan amalan akhirat. Artinya untuk mendapat kesenangan dunia, dia gunakan amalan akhirat. Ramai orang buat dia doa sikit untuk cari kesenangan dunia. Image dia tunjukkan image beriman untuk dapat kesenangan dunia, untuk dapat kedudukan dunia. Maka bila ini berlaku, kata Ali radhiyallahu anhu, itulah fitnah. Kata Ibn Mas'ud juga, Ibn Mas'ud satu hari dia bertanya, wa kaifa bikum ila labistum fitnatan yarbu fiha as-saghir wa yahrum fiha al-kabir wa tattakhidhu sunnah fa in ghayyarta yawman qila hadha munkar. Ibn Mas'ud kata, apa pandangan engkau tentang kamu ini dipakaikan dengan fitnah, yang mana budak kecil membesar dengan fitnah dan orang tua menjadi tua dalam keadaan fitnah, dan engkau mengambil sunnah. Bila engkau nak mengubah satu benda kembali kepada sunnah, qil hadha munkar, orang akan katakan ini tertolak. Bila orang nak kembalikan kepada sunnah, orang kata dah, yang ni pelik, ini kami tak pernah tengok. Maka orang tanya Ibn Mas'ud, wa mata dhalik, bila akan jadi macam tu? Kata Ibn Mas'ud, idza qallat umana'ukum. Satu, apabila orang-orang yang amanah jadi sikit. Wa kathurat umara'ukum, dan ramai orang-orang yang umara, nak bagi orang yang suka bagi arahan, ketua. Banyak orang suka bagi arahan. Wa qallat fuqaha'ukum, kurang orang-orang yang cerdik kamu. Wa kathurat qura'ukum, banyak orang-orang yang dia kerja membaca Al-Quran, suka membaca. Wa tufaqqah li ghairi din wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dan orang belajar agama bukan untuk agama,
dan juga mencari dunia dengan amalan akhirat. Bila ini semua berlaku, akhirnya apa? Orang yang pada ketika itu membawakan kebenaran, orang akan kata hada mungkar, ini mungkar, kami tak pernah tengok dan kami tak pernah buat. Baik, berkaitan dengan soalan cerita sikit tentang fiqh. Ulama fiqh dari dua madhab. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik dia tak suka tanya tentang benda yang belum berlaku. Jadi Imam Malik membantah. Banyak kes dan banyak contoh yang mana orang tanya Imam Malik benda tak berlaku, Imam Malik bantah. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan Malik ni mereka tak suka debat. Pada mereka isu berlaku fiqh, orang bertanya dan dia bagi jawapan. Belum berlaku, jangan tanya. Itu mazhab Maliki dengan Hanbali. Tapi berbeza dengan mazhab Syafi'i dan juga Hanafi. Mazhab Syafi'i dan Hanafi, atau mazhab Hanafi terutamanya, dia banyak cerita tentang hukum hakam belum berlaku. Tuan-tuan, ini sifat sahabat. Daripada sahabat mana mereka ambil. Imam Malik duduk di Madinah, maka orang di Madinah pada ketika itu, kaedahnya, cara fikir dia dekat dengan cara fikir Ibnu Umar. Ibnu Umar sebagaimana kita sebut tadi, dia larang orang banyak bertanya. Pada dia ada hadis, amalkan hadis, iltizam, ikut betul-betul sunnah. Tapi Abu Hanifah dia duduk di Kufah. Di Kufah Umar hantar Ibnu Mas'ud, dan cara fikir Ibnu Mas'ud dia banyak gunakan logik. Sebab itu hadis Abu Hurairah yang katakan ambil wuduk bila makan benda yang dimasak. Ibn Mas'ud persoalkan, dia tanya, takkan kami nak kena wuduk kalau kami minum air masak? Air masak juga. Bila minum nak kena wuduk juga tak? Sebab dia menggunakan akal. Ala kulli hal, hukum tu akhirnya para ulama sebut dia dimansuhkan. Akhir sekali Nabi benarkan, tinggalkan wuduk terhadap apa yang disentuh api. Tapi kaedah Ibnu Mas'ud ini diterima oleh Abu Hanifah. Jadi dalam mazhab Hanafi, debat menjadi benda biasa. Hatta benda-benda yang tak ada, persoalan-persoalan yang tak wujud, mereka debatkan siap-siap. Zaman tu tak ada masalah. Zakat fitrah, orang boleh bayar zakat. Keperluan orang pada zaman tu memang makanan. Orang perlukan makanan asasi. Tapi Abu Hanifah dia mula fikir, bagaimana satu zaman di mana makanan asasi ni bukan lagi menjadi keperluan. Orang perlu benda lain. Orang perlu pakaian. Maka Abu Hanifah kata, boleh dibayar dengan nilai, tak perlu bayar dengan makanan. Dari mana asalnya fiqh ni? Fiqh ni asalnya daripada mereka fikir. Jadi sebab mereka fikir, mereka datangkan jalan keluar terhadap banyak masalah fiqh. Ulama-ulama Hijaz yang duduk di kawasan Hijaz, mereka bantah cara ni. Sebab pada mereka ikut sikap Ammar bin Yasir, Ubay bin Ka'ab. Orang tanya soalan sahaja, cek belum? Dah berlaku ke belum? Belum berlaku, jangan tanya. Jadi banyak fiqh-fiqh yang sebab itu banyak benda-benda fiqh yang zaman ni diamalkan, jawapannya ada dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan juga sebahagian mazhab pandangan ulama Syafi'i. Dia tak boleh sebab mereka bercakap tentang suasana zaman tu. Mereka tak bercakap tentang apa yang akan berlaku selepas zaman tu. Jadi ini beza antara Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan juga tiga mazhab yang lain. Tentang debat sedikit. Allah sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah bijaksana. Wal maw'izatil hasanah, dan juga contoh teladan yang baik, dan debatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Imam Malik dan juga Ahmad membenci debat. Orang tanya Imam Malik, aku ada sunnah, boleh tak aku nak pergi debat dengan sunnah ni? Imam Malik tak bagi. Dia marah, jangan gunakan sunnah untuk berdebat. Habis tu nak gunakan sunnah untuk apa? Gunakan sunnah untuk beramal dengan sunnah, jangan berdebat. Orang nak ikut, orang ikut. Orang tak nak ikut, orang boleh tinggalkan. Tapi guna sunnah itu bukan untuk berdebat. Abu Hanifah dan Syafi'i, mereka berbeza. Mereka berdebat, pertahankan sunnah dengan cara berdebat. Jadi berkaitan dengan ayat tu, Allah sebut, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, contoh teladan yang baik, dan debat dengan cara yang baik. Al-Imam Ar-Razi dengan hikmah, contoh teladan dan debat.
Ar-Razi sebut ini 3 cara untuk cakap dengan akal manusia. Bila nak berurusan dengan akal, ini 3 khutwat, ini 3 langkah. Langkah pertama, al-adillah al-yaqiniyah, bagi dalil-dalil yang meyakinkan orang. Apa dia? Hikmah. Hikmah artinya ilmu. Bagi ilmu sehingga orang yakin. Bila kita gunakan hikmah, orang tu kalau akal dia waras, dia mesti terima. Akal dia waras, dia tak boleh tolak. Sebab hikmah adalah ilmu, pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang sunnah. Kalau hikmah tak jadi, yang kedua, mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah, Ar-Razi sebut al-adillah al-iqna'iyah, dalil-dalil yang digunakan untuk iqna', tarik perhatian orang, tunjukkan kepada orang contoh yang baik. Dan kalau itu pun tak boleh, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi langkah ketiga, debat dengan cara yang baik. Ar-Razi dia sebut, kenapa debat ni Allah guna cara yang baik? Hikmah dengan contoh Allah tak sebut baik ke tak baik. Kenapa debat perlu baik? Sebab Ar-Razi kata debat ni dia satu senjata yang boleh diguna 2 tempat. Hikmah tu ilmu, contoh teladan tu package, nampak cantik, kita package bagi cantik. Tapi debat dia lain. Debat dia senjata. Debat bukan contoh, debat bukan ilmu, tapi debat adalah seni, dia senjata. Senjata ni orang boleh guna ke jalan yang baik, orang boleh guna ke jalan yang buruk. Debat orang boleh guna untuk defend muqaddimat fasidah, idea-idea yang buruk. Dengan gunakan debat, orang boleh tunjukkan idea itu macam dia baik. Debat juga orang boleh gunakan untuk tunjukkan idea yang bagus. Maka kata Ar-Razi, Allah ikat debat mesti dengan hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan, debat mesti dengan baik. Artinya apa? Benda yang nak dipertahankan itu mesti baik. Ini syarat debat. Tuan-tuan, debat ni bukan kira siapa benar siapa salah. Debat ni kira siapa pandai cakap. Orang salah, dia pandai cakap, orang kata dia betul. Orang yang betul, dia tak pernah debat, dia tak kerti, tiba-tiba dia pergi debat, orang akan kata dia salah. Sebab dia adalah senjata. Jadi setiap kali debat Allah ikat. Jidal sahaja dia mesti billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik. Bawa idea yang baik, kau pergi debat. Jangan bawa idea yang buruk untuk debat. Wala tujadilu ahlal kitab illa alladhina zalamu minhum. Jangan berdebat dengan ahli kitab melainkan orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Dia senjata lah, kadang-kadang digunakan. Jadi mazhab Hanbali dengan Maliki mereka tak guna. Abu Hanifah banyak menggunakan kaedah ini. Dan sebab itulah fiqh zaman sekarang ni, fiqh Hanafi nampak banyak bab orang ambil, terutamanya dalam bab berkaitan dengan urusan keuangan, orang ambil fiqh Hanafi. Bab zakat sebagai contoh. Ada sebahagian mazhab kata zakat benda yang Nabi sebut sahaja. Zakat tanaman kan, benda yang Nabi sebut sahaja. Sebahagian ulama kata bukan benda yang Nabi sebut sahaja, zakat juga merangkumi tanaman-tanaman lain. Ini pandangan Abu Hanifah. Ikut hadis, tanaman lain tak disebut, makanan sahaja, makanan asasi. Kita tanam bukan makanan asasi, tak kena zakat. Tanam pokok getah, tak kena zakat. Tanam pokok kelapa sawit, tak kena zakat. Tanam pokok nyok, makan juga, tapi dia bukan makanan asasi, kita main minum saja, pun tak kena zakat. Tanam rambutan pun tak kena zakat. Orang tak hidup untuk makan rambutan. Ada orang hidup makan apple saja, rambutan tak. Ikut mazhab Hanafi, dia pakai logik akal. Kalau orang tanam makanan uji, dia untung tak banyak mana. Orang tanam kelapa sawit dan sebagainya, tumbuhan-tumbuhan lain, untung lagi besar. Bila untung lagi besar, orang ni kena zakat, yang lain tak kena zakat, tak boleh. Jadi dia kata kena zakat juga. Jadi ikut Hanafi, semua kena zakat. Berapa nilai dia? Nilai dia beza lah, sama ada kita siram air sendiri ke ataupun benda tu daripada hujan. Kalau kita siram sendiri 5%, kalau hujan 10% daripada apa yang ni. Kalau ada orang rajin pergi siram dia punya kebun ke apa-apa, berbeza. Yang penting zakat kena. Ikut mazhab Syafi'i tak? Imam Syafi'i kata nas hadis tunjukkan tanaman makanan ni kena. Itu sahaja yang kena. Yang lain tak kena. Hadis tak tunjuk. Hadis tak tunjuk artinya benda tu tidak dikenakan zakat.
Okey, dalam hadis ni juga disebutkan perkataan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku larang kamu buat sesuatu, jauhi dia. Bila aku suruh kamu buat sesuatu, buatlah seboleh-boleh yang kamu buat, semampu mungkin kamu buat. Para ulama sebahagian mereka katakan, ayat ni menunjukkan larangan itu lebih berat daripada suruhan. Sebab bila Nabi kata larang, tinggal terus. Bila Nabi kata suruhan, buatlah semampu yang kamu boleh. Ada hadis yang mana Nabi SAW sebut, "Ittaqil maharim takun a'badin nas." Jauhilah benda-benda haram, maka kamu akan jadi orang yang paling beribadat, paling kuat beribadat. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Laisatit taqwa qiyamul lail wa siyamun nahar wa at-takhlid fi ma baina dhalik, walakin at-taqwa ada maftaradallah wa tark ma harramallah." Ibnu Umar kata, Umar bin Abdul Aziz kata, takwa itu bukanlah bangun solat malam dan juga bersiang, berpuasa pada waktu siang, dan juga mengiringi kedua-duanya ataupun campur kedua-duanya. Siang dia puasa, malam dia tahajud. Walakin at-taqwa ada maftaradallah wa tark ma harramallah. Ibnu Umar kata takwa sebenarnya adalah dia buat apa yang Allah wajibkan dan tinggalkan apa yang Allah larangkan. Fa in kana ma'a dzalika amal fa huwa khairun ila khairin. Kalau lebih daripada tu ada amalan lagi, yang wajib dia buat semua, yang haram dia tinggal semua, ada lagi selain daripada tu, Ibnu Umar kata khairun ila khairin, itu tambahan kebaikan. Sebab tu para ulama sebahagian mereka kata takwa ni bukan banyak ibadat saja. Sebab banyak ibadat ini, tuan-tuan, ibadat ni bila kita latih jiwa kita boleh buat. Awal-awal mungkin ibadat susah, puasa sebagai contoh. Orang jarang puasa dia rasa susah. Tapi bila dia start puasa, lepas tahun, lepas 2 tahun, puasa tu jadi apa? Jadi sebahagian daripada jiwa dia. Begitu juga dengan ibadat lain. Nak zikir lepas subuh 100 kali, la ilaha illallah, ataupun subhanallah wa bihamdi 100 kali. Berat, rasa berat. Lepas subuh lah nak makan pagi, lepas subuh nak pergi kerja, lepas subuh nak buat tu, lepas subuh nak buat ni. Tapi bila benda tu orang dah buat lama kelamaan, dia akan rasa, oh ini biasa. Itu ibadat. Solat sama juga. Nak jaga solat berat. Solat wajib mungkin biasalah, solat sunat berat. Tapi bila solat tu dah jadi qurratul ain, penyejuk mata, solat tu jadi biasa. Tetapi nak tinggalkan benda haram yang dah lama buat, oh itu berat. Orang boleh bangun tahajud, tapi nak suruh berhenti rokok belum tentu boleh berhenti rokok, sebab dia berat. Jadi sebab itu kata Ibn Umar, sekadar beribadah itu belum cukup untuk katakan takwa. Takwa cukuplah sekadar apa Allah suruh semua dia buat, apa Allah tinggal, apa Allah larang semua dia tinggalkan. Oh berat nak tinggal benda-benda haram, terutamanya apabila benda haram jadi sebahagian daripada jiwa manusia. Orang yang masuk pusat serenti sebagai contoh kan, orang yang terlibat dengan dadah masuk pusat serenti, mereka boleh solat, tak ada masalah. Bahkan kadang-kadang mereka lagi cerdik daripada kita bab agama ni. Dia duduk sama-sama dia, lepas dia cucuk dadah kan, dia jadi setengah syur. Dia cerita Nabi lagi sedap daripada kita. Dia cerita kisah Nabi Musa dengan Khidir. Hebat mereka. Tapi nak tinggal tu belum tentu boleh tinggal. Meninggalkan benda haram, jihad yang dia perlukan kesungguhan yang besar. Sebab itu para ulama, sebahagian mereka kata ini benda yang dijaga. Ini maksud hadis, meninggalkan benda haram dia susah. Dan orang yang boleh meninggalkan benda haram, banyak kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Sebab itulah salah satu kelebihan orang yang taubat ni, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah tukar kejahatan jadi kebaikan. Bezalah tafsiran ulama apa maksud tukar kejahatan jadi kebaikan. Sebahagian ulama kata bila mereka bertaubat, Allah tukar kejahatan itu jadi kebaikan sebab mereka menyesal. Tapi salah satu maknanya, orang boleh tinggalkan kejahatan, dia berbeza dengan orang tak pernah buat kejahatan. Orang tak pernah buat kejahatan, dia tak rasa dia nak buat kejahatan. Dia tak rasa, dia tak tahu apa yang bestnya buat kejahatan. Tak ada apa yang mendorong dia untuk buat jahat.
Dia nampak jahat, dia kata, oh, memang jahat, aku tak mau buat. Kita kalau nampak dadah, kita kata jadi jijik, memang tak mau hisap dadah. Tapi orang yang pernah hisap dadah, dia nak berhenti hisap dadah, oh itu susah. Kita kalau ceramah, kita boleh cerita ke orang, pasal apa orang pergi hisap rokok ni susah sangat, tak ada faedah pun. Kita cakap boleh, tapi nak suruh orang berhenti, oh itu benda susah. Orang yang boleh berhenti ni, orang yang boleh bertaubat dan dia betul-betul jaga taubat dia, Allah sebut apa? Ibadillah sayyiatihim hasanat. Kejahatan mereka Allah ubah jadi kebaikan. Itu beza dia. Tak pernah buat dosa dengan orang yang berubah daripada dosa. Kedua-duanya ada kebaikan. Tetapi untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada kebaikan, dia perlukan kekuatan. Kekuatan itulah yang ada pada sahabat Nabi. Bila Nabi haramkan arak, mereka tinggalkan arak, semua mereka. Dan sebahagian ulama menyebutkan makna hadis ni, hukum asal larangan tu, larangan asalnya kita tak payah buat. Asalnya memang tak ada, al-adam, asalnya tak wujud, melainkan kita pergi buat. Sebab tu Nabi kata, bila aku tak suruh kamu buat, kamu tak payah buat. Untuk berhenti buat benda haram tak perlu kekuatan. Untuk tinggalkan benda haram, kita tak perlu kekuatan tubuh. Ini tafsiran kedua, sebagian ulama lagi kata, cukuplah sekadar kita tak buat. Dan kita tak perlu niat pun. Zina, bila Nabi larang kita buat zina, kita tak perlu kekuatan untuk berhenti daripada zina. Tak perlu, tak buat apa-apa, selesai, tak ada zina dah. Minum arak, tak perlu mesti kuat betul baru boleh minum arak. Minum arak, selesai. Tak minum, habis cerita. Tapi untuk buat sesuatu, dia ada syurut, dia ada syarat, dia ada asbab, dia ada sebab. Semayang zuhur, kita tak boleh semayang zuhur kalau matahari tak berganjak. Dia ada sebab yang mewajibkan kita semayang zuhur. Minum arak tak ada sebab yang mengharamkan arak. Memang haram sungguh, bila-bila masa pun tak payah buat. Tapi buat ibadat, dia ada sebab dan dia ada syarat. Syarat dia ada. Nak jihad, betul-betul jihad, tapi tak ada binatang tunggangan, tak boleh pergi jihad, tak ada senjata, jadi dia tak kena pergi. Sebab ada benda yang menentukan dia buat ataupun dia tak buat. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan manusia menunaikan haji bagi siapa yang mampu, perjalanan dia mampu. Pergi haji wajib, tapi tak mampu, dia tak boleh buat. Dia tak ada kemampuan, dia tak buat. Beza dengan benda haram, Allah haramkan, manusia boleh tinggalkan. Sebab itu Allah sebutkan, Allah sebut dalam Quran, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah ikut kemampuan kamu, sekadar kemampuan kamu. Allah wajibkan zakat. Harta tak ada, nak bayar zakat, macam mana harta pun tak ada, jadi dia tak perlu. Tapi bila Allah haramkan judi, kita tak perlu kekuatan. Tak payah berjudi, habis cerita. Tak payah cerita dia ada harta ke dia tak ada harta, tak perlu berjudi. Itu tafsiran yang kedua di kalangan ulama. Orang tanya kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, an qaumin yashtahuna al-ma'siyata wa la ya'maluna biha. Saya tak tahu apa ni, Ibn Rajab tak sebut sanad dia. Dia sebut Ahmad. Buku saya tak sebut pula. Tak, itu cerita lain tu, kita bawah. Okey, kita ambil cerita Ahmad ni. Buku tahqiq dia lain tu. Jadi orang tanya kepada Umar, an qaumin yashtahuna al-ma'siyah wa la ya'maluna biha. Orang tanya Umar, apa pandangan kau tentang orang yang dia orang ada niat nak buat maksiat, dia ada kecenderungan, dia suka nak buat maksiat, wa la ya'maluna biha, tapi dia tak buat. Dia tak buat sebab apa? Sebab dia takutkan Allah. Benda kita suka buat, sebab apa kita tak buat? Sebab Allah tak bagi. Kita suka buat, kita mampu nak buat, tapi kita tak buat. Sebabnya sebab Allah, tak ada sebab lain dah. Zina sebagai contoh, duit ada banyak boleh zina, otak bagi tahu bagus juga berzina, tapi tak buat sebab Allah. Dia fikir je, kalau best ni buat ni, kalau buat ni best. Dia fikir je, kalau main judi menang best ni, tapi dia tak main juga. Kata Umar, ulaika qaumun imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka ini adalah kaum yang Allah uji jiwa mereka untuk takwa. Allah test jiwa mereka untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka dapat keampunan dan juga pahala yang besar.
Ada takhrij. Siapa dia? Munqati'. Ya. Munqati'. Munqati'. Okey. Munqati' ni maksudnya riwayat terputus sebab buku saya tak ada. Mujahid tadi dari Umar. Oh, detail dekat nota kaki. Mujahid. Okey. Itu bagus, buku Melayu bagus daripada buku Arab. Buku Arab tak ada takhrij. Ada takhrij. Jadi itu munqati' riwayat dhaifah tapi disebutkan daripada Umar. Dan sebahagian ulama menyebutkan maksud hadis ni, apabila benda yang Nabi wajibkan, Nabi perintahkan kita buat sesuatu, kita tak mampu buat. Bila tak mampu buat, Nabi perintahkan kita buat, maka kita buat berdasarkan kemampuan kita. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Aku suruh kamu buat setakat yang mampu. Taharah sebagai contoh. Nak ambil wuduk, tangan kita luka sikit. Adakah tak perlu wuduk langsung? Tak, kita perlu wuduk dekat tempat luka tu tak payah sapu. Perlu tayamum? Tak perlu. Para ulama berbeza pandangan. Pandangan yang rajih wallahu a'lam, tak perlu tayamum pun. Kalau kita dah boleh wuduk sikit tak kena, tinggalkan kawasan tu, kawasan lain kita wuduk. Sebab ada larangan dan ada benda yang buatkan tak kena. Begitu juga dengan solat. Solat disebutkan dalam hadis bagi orang yang tak boleh solat, Nabi sebut salli qa'iman, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbik. Kalau duduk pun tak boleh, di atas apa nama? Rusuk kamu, di atas rusuk kamu. Fa in 'ajaza 'an dhalik kullihi aw ma'a bi tarfihi. Kalau tak mampu juga nak duduk di atas rusuk pun tak boleh, tak tahulah menerak ke apa-apa, dia tak boleh juga. Au ma'a bi ra'sihi au ma'a bi tarfihi, isyaratkan dengan hujung matanya. Wa salli bi niyyatihi, dan solatlah dengan niat dia. Jadi macam mana pun dia wajib juga solat. Tuan-tuan tengok hadis Nabi mudah. Nabi kata tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring dengan taraf, dengan hujung mata. Solat dengan niat. Agama mudah. Perlu tak kita buat khusus solat cara duduk, solat cara baring? Asalnya tak perlu. Nabi ceritakan mudah. Ulama fiqh selepas tu mereka berbeza pandangan. Cuma manusia yang duduk dalam keadaan ni, kita rasa tak boleh. Time ni tak mampu nak solat berdiri, nak buat apa? Duduklah. Time tu tak ada ilmu, tak tahu lagi nak duduk macam mana. Duduklah macam mana pun solat. Hatta keadaan paling teruk sekalipun, dengan niat kita solat. Artinya apa? Bila Nabi suruh mesti buat. Jangan tinggal. Boleh orang kata, tak apa, nanti dah habis, nanti baru qada balik semua. Itu tak boleh. Itu benda yang bercanggah dengan hadis. Ada orang mazhab kat Malaysia, sebahagian ulama Syafi'i sebut jugalah, dia luka kan, tangan dia luka dan sebagainya, dia semayang hormat waktu je. Pada dia kata nanti lepas habis ni baru qada balik. Sekarang ni aku semayang hormat waktu. Dia semayang siap-siap. Dia semayang 3 hari, tangan dia luka, dia semayang 3 hari. Tapi niat dia bukan nak semayang, niat dia hormat waktu, respect time solat tu. Orang semua solat, dia pun solat. Lepas ada 3 hari habis, tangan dia dah habis luka. Lepas tu dia qada balik 1, dia qada balik 2, dia qada balik 3. Dalam sebahagian kitab mazhab Syafi'i disebut. Cuma Ibn Hazm al-Andalusi dia bantah. Dia bantah keras. Dia sebut, okey, solat hormat waktu. Pertama, apa hukum solat hormat waktu tu? Adakah dia wajib ataupun tak? Kalau kita kata dia wajib, solat hormat waktu tu wajib, artinya kita ulang sekali lagi kita berdosa. Benda wajib yang telah sah, kita pergi ulang sekali lagi, kita berdosa. Boleh tak boleh? Saya rajin hari ni, saya nak sembahyang Zuhur 2 kali. Sembahyang Zuhur sekali, betul saya nak buat lagi sekali. Tak boleh, haram. Sebab bila dia buat yang wajib, dia tak boleh buat 2 kali dah. Satu, kalau itu hukumnya sah, kalau dia sah. Kalau dia tak sah, artinya kita tak boleh suruh orang buat. Kenapa kita perlu suruh orang buat benda yang tak sah? Betul tak? Kalau puasa kita tak sah, kita tak perlu buat. Orang yang dia terpaksa makan ubat pukul 9 pagi, dia mesti makan ubat pukul 9 pagi. Dia makan ubat, lepas tu dia makan ubat, dia akan qada balik puasa dia. Boleh tak boleh kita paksa dia, makan ubat je, jangan makan benda lain? Tak boleh, sebab puasa dia tak sah. Bila puasa dia tak sah, tak dikira. Sama juga dengan orang yang bersolat.
Kalau solat dia tak sah pada ketika dia solat hormat waktu tu, dia tak boleh disuruh solat. Tak ada hukum. Sunat pun tak, wajib pun tak payah buat, harus. Nak buat tak buat sudah. Tapi kalau solat itu telah sah, dia ulang sekali lagi, dia berdosa. Maka kata Ibn Hazmi, dalam kedua-dua keadaan, sama ada sah ataupun tak sah, solat hormat waktu ni tak perlu buat. Bahkan berbalik kepada hadis Nabi, solatlah sebagaimana keadaan kamu, macam mana kamu duduk, kamu solat. Berbeza dengan puasa. Puasa lain. Dia tak tahan, dia gastrik, dia boleh puasa sampai pukul 12 je. Pukul 12 dia kena makan tengah hari. Dia tak payah puasa langsung. Dia bayar video. Kalau gastrik sungguh lah, bukan gastrik buat-buat. Ramai orang dia tak gastrik, dia gastrik buat-buat. Jadi dia, kalau kita nak ajar budak-budak puasa sekarang hari, tak apalah, ajar budak-budak. Tapi puasa dia tak boleh buat macam tu. Sama juga dengan merdekakan hamba. Dia nak kena merdekakan hamba, dia tak cukup duit, dia pergi merdekakan setengah hamba je. Dia kata hamba ni harga 120, aku bayar setengah, kau bayar setengah. Part aku bayar, part kau tak. Itu tak perlu. Dia pergi ganti dengan kafarah-kafarah yang lain. Sebab setengah. Haji pula macam mana? Dia pergi kapal terbang dia lambat sampai, orang dah habis hari Arafah. Maka ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama kata dia siapkan haji dia. Siapkan haji dia betul-betul. Dia pergi duduk kat Mina, dia pergi duduk malam tu dia pergi lah Muzdalifah, dia pergi juga. Sebahagian ulama kata tak, dia perlu sempurnakan umrah dia. Sebab adab masuk ke Mekah, sempurnakan umrah dan juga keluar. Jadi ulama berbeza pandangan dalam bab ni. Kalau ada soalan, kita buka soalan sebelum kita berhenti, insya-Allah. Itu dia tanya. Soalan lain. Soalan pasal dekat YouTube ada seorang ustaz tu, dia bercakap, kata dia tiada jihad di Palestin. Dia merujuk pada, kata dia dalam Quran ada menyebut syarat untuk jihad itu tentera musuh kena 2 kali ganda daripada tentera Islam. Jadi memang betul ke memang tak ada jihad? Saya tengok juga video tu, dan tuan-tuan, kita kalau nak kata tak ada jihad, dia benda yang berat untuk tak ada. Bila kita hukum tak ada jihad, artinya kita menghukum orang yang terlibat tu tidak mati syahid. Satu. Yang kedua, bila kita hukum tak ada jihad, artinya kita menghukum bahawa orang lain tak perlu support orang yang berjihad itu. Dia ada banyak kesan-kesan lain. Bila kita hukum perbuatan itu tidak dinamakan jihad, artinya kita menganggap orang itu berperang di atas hawa nafsu. Kita tak kata, betul kita tak kata, tapi maksud di sebaliknya, kita menganggap orang itu berperang di atas hawa nafsu. Jihad haram, perang haram melainkan jihad. Okey, orang Islam tak boleh pergi perang melainkan kerana Allah. Apa hukum perang kerana mempertahankan bangsa? Tak ada kena-mengena dengan agama. Dua bangsa pergi perang, selepas orang tu memeluk Islam, dia perang kerana mempertahankan bangsa, dia haram. Mempertahankan tak apa, memperjuangkan. Bertahankan, Nabi suruh kita pertahankan nyawa kita dan sebagainya, pertahankan harta kita, tapi memperjuangkan atas nama bangsa itu haram. Maka lepas Islam, jihad hanya ada untuk agama. Perperangan atas nama agama dan jalan yang diredai oleh agama. Jalan yang diredai oleh agama namanya jihad. Harta, pertahankan harta namanya jihad. Jalan yang diredai oleh agama. Pertahankan maruah manusia, jihad, sebab jalan tu diredai oleh agama. Pertahankan wilayah orang Islam tu namanya jihad, sebab dia diredai oleh agama. Kalau kita nafikan perkataan jihad, dia benda yang berat. Tak nak tolong, tak apa, tak payah tolong. Lantak kau tak nak tolong. Tapi menafikan perbuatan orang itu sebagai jihad, itu melampau. Apatah lagi dengan tafsiran yang bercanggah. Betul, Allah sebutkan diringankan kepada kamu kalau kamu 100 orang, kamu lawan dengan 200 orang. Betul, ayat itu disebutkan. Tapi ulama tafsir menyebutkan ayat itu bererti kalau kamu kurang daripada separuh lawan, kamu tak wajib berlawan. Kalau kamu rasa kamu lemah daripada separuh, kamu tak wajib berlawan. Tapi ayat itu tidak sekali-kali membatalkan orang yang kurang dan mereka pergi berlawan. Itu cerita lain.
Itu cerita lain, beza. Kita seorang, 10 orang datang masuk rumah kita, rogol isteri kita, rompak harta kita. Kita kata apa? Oh tak boleh aku lawan, haram, berdosa sebab dia 10 orang. Itu tafsiran bodoh. Maaf bahasa kasar, tapi itu tafsiran bodoh. Mana boleh kita nafikan perkataan jihad? Kalau kita tak mau lawan dalam keadaan orang rompak rumah kita, kita kata oh dia ni ramai, kalau aku lawan aku confirm kalah, aku tak nak lawan. Tak apa, itu lain. Itu artinya apa? Kita tidak mewajibkan atas diri kita lawan. Dia cerita lain. Berbeza dengan kita mengharamkan diri kita lawan. Dan yang penting pandangan ini dibantah oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas bantah. Saya bubuh dalam Facebook 2-3 hari lepas ni, saya akan sebut semula. Ibn Abbas sebut. Kat mana saya sebut saya tak ingat dah. Nanti saya cari semula, kita tengok kat bawah saya sebut. Ibn Abbas kata, jangan kamu ditipu oleh perkataan ini. Perkataan orang yang membatalkan jihad kerana bilangan kamu tak sampai sama dengan bilangan musuh. Tuan-tuan, untuk panjangkan sedikit fatwa Al-Albani untuk minta orang keluar daripada Baitul Maqdis. Saya tak nak bincang tentang fatwa itu. Allah merahmati Al-Albani. Dia mengkehendaki kebaikan bagi orang supaya tidak berlaku pertumpahan darah dan sebagainya. Kita berbeza dengan dia atau bersetuju dengan dia, itu urusan kedua lah. Tapi yang penting, orang yang menafikan jihad di Palestin ini, mereka telah mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan salaful ummah. Itu bukan pendirian salaf. Ibn Abbas bantah pandangan itu. Dia satu logik akal kita fikir pun satu pandangan yang agak tak logik. Menafikan jihad, benda yang besar. Tak suka tak payah tolong. Itu benda penting. Tapi nafikan, dan bezanya, peliknya, panjang cerita, terus cerita. Banyak benda yang kita buat bercanggah dengan syarak. Asalnya banyak benda yang bercanggah dengan syarak. Dan bila sebahagian orang buat benda yang bercanggah dengan syarak, kita sokong. Kita kata tak apa, itu bagus, sebab orang tu kawan kita. Tapi sebahagian orang lain buat benda pertahankan syarak, oh kita hentam habis-habisan. Kita hentam usaha mereka. Sebab apa? Sebab mereka bukan kawan kita. Negara ni kan, Allah bagi, cerita pasal negara ni, contoh mudah. Allah bagi dan Allah minta. Apa Allah bagi? Allah bagi kekayaan kepada negara Islam. Itu Allah bagi. Allah janji, kamu keluarkan kafir, Allah bagi kekayaan. Apa Allah minta? Sediakan kekuatan untuk takutkan musuh Allah, takutkan musuh kamu, dan musuh-musuh lain yang kamu tak tahu, Allah tahu siapa mereka. Allah bagi, Allah minta. Negara-negara sebahagiannya, mereka ambil kekayaan yang Allah bagi. Apa mereka buat dengan kekayaan tu? Mereka ambil kekayaan tu dan mereka kuatkan ketenteraan musuh Allah. Beza ni, Allah suruh ambil kekayaan, kuatkan diri kamu untuk lawan musuh. Mereka buat benda lain. Ambil kekayaan ni, dengan kekayaan ni mereka pergi kuatkan musuh Allah. Itu kita support. Sebahagian orang mereka support, ini tak apa, ini bagus, ini maslahah, ini baik. Orang yang berjihad mempertahankan tanah air mereka, dia boleh kata pula, oh ini bukan jihad sebenarnya. Banyak benda kita boleh buat. Kita boleh seru negara Islam pergi sokong, seru tentera negara Islam pergi tolong. Kita tak seru benda tu. Kita pergi yang sekerat dua yang ada pertahankan tanah air mereka. Kita kata mereka ni bukan jihad, ni tak ada jihad. Ini perkataan yang bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam. Wallahu a'lam. Apa asbab nuzul ayat tu? Pasal korang kira Razwan Muttah 3,000, bermakna 200,000 orang Rom. So nak tahu asbab nuzul ayat yang tadi separuh. Wallahu a'lam. Saya kena minggu depan insya-Allah kita cerita detail sikit bab ni. Saya kena rujuk balik tafsir. Cuma ringkasnya para ulama sebutkan Allah turunkan ayat tu permulaannya, umat Islam pergi perang Badar, mereka menang, dan selepas tu Allah turunkan ayat kedua yang Anfal. Saya tanya peristiwa tu perang Badar ke Anfal benda tu berlaku? Bila tentera Islam banyak kalah, sikit pun menang kan? Benda tu berlaku. Even peperangan selepas itu juga, apabila mereka berperang, tentera Islam lebih sedikit. Dalam perang Mu'tah dan sebagainya, tentera Islam sedikit. Jaish Usamah, apabila selepas Nabi wafat, apabila Abu Bakar hantar tentera Usamah, mereka berperang dengan musuh yang lebih ramai daripada mereka. Cuma yang pentingnya, untuk mengharamkan jihad tak boleh. Bila tentera kita sikit, tidak mewajibkan jihad dan mengharamkan jihad, dua benda yang lain. Itu benda yang kita kena faham. Beza. Tidak wajib solat witir. Okey, dia berbeza dengan haram solat witir. Dua benda yang betul-betul berbeza. Kalau nas kata tidak wajib, dia memberi
mungkin benda tu sunnah, mungkin benda tu mandub, mungkin benda tu tadhiyah, mungkin benda tu dianggap korban kita di jalan Allah. Tapi kalau kita kata haram, artinya kita kata itu maksiat. Ganjil kalau kita kata orang keluar pergi jihad ni buat maksiat. Wallahu a'lam. Minggu depan kita cerita detail sikit tentang ayat tu. Dia katakan fardu ain, jihad bila tanah Islam kebanyakan dikuasai oleh kafir lah. Tuan-tuan, dia bukan pasal tanah saja. Maruah seorang orang Islam dibunuh, seorang dia dibunuh, Nabi isytiharkan jihad. Atau bertangkap. Seorang ditangkap, Uthman ditangkap, Uthman ditangkap, Nabi isytiharkan jihad. Kita Syekh Al-Albani pakai hujah Al-Albani, dia pakai sebelum hijrah ke Madinah Nabi tidak berjihad, Nabi bertahan. Banyak takwil daripada perkataan tu, banyak takwil daripada peristiwa tu. Boleh jadi Nabi buat begitu kerana lemah, boleh jadi. Dan boleh jadi juga Nabi buat begitu kerana tidak ada negara. Sebab lepas ada di Madinah, siapa sahaja yang buat masalah dengan orang Islam, Nabi perang. Tak kira musuh lebih ramai ke, musuh lagi sikit, Nabi perang ke semuanya. Hatta orang langgar perjanjian dengan orang Islam, Nabi perang. Sampai berita Uthman ditangkap, Nabi siapkan tentera pergi perang. Jadi selepas hijrah keadaan dia berbeza. Selepas hijrah Nabi tak tunggu, Nabi tak kira ini ramai daripada kita tunggu dulu. Tak pernah berlaku. Itu berlaku sebelum daripada hijrah, sebelum mereka berperang. Mula sahaja mereka perang, siapa sahaja ajak perang, mereka perang. Mereka menang dan mereka kalah. Wallahu a'lam. Satu-satunya tentera peperangan yang orang Islam kuat ni Hunain je. Tenang, kuat. Itu pun Allah uji mereka. Tentera lain semua mereka lebih kurang, mereka kurang kekuatan, mereka kurang ramai, tapi mereka tetap berlawan. Okay, good. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.